Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membentangkan tentang objektif kajian. Okey. Dalam melakukan kajian ini, beberapa objektif utama yang hendak dicapai. Yang pertama ialah mengenal pasti kaedah yang diamalkan oleh industri insurans. Seterusnya, menilai kefahaman masyarakat tentang insurans. Yang ketiga ialah mengenal pasti sama ada wujud hubungan di antara kefahaman masyarakat dengan jantina, pekerjaan dan pendapatan meliputi insurans. Selain itu ialah kaedah penyelidikan. Okey, kaedah penyelidikan ini adalah satu aspek yang penting dalam sebuah kajian. Kaedah penyelidikan yang baik akan diakhiri dengan sebuah hasil kajian yang boleh dipercayai dan bermutu. Dalam penulisan kajian ini, kami mengenal pasti beberapa kaedah ataupun metod untuk menyempurnakan kaedah kajian ini. Kaedah yang kami guna ialah pengumpulan data dan analisa data. Isu-isu yang dibangkitkan. Pada 2 September 2017 pada 2.45 petang, akhbar berita harian online. Kajian trend perjalanan rakyat Malaysia oleh sebuah syarikat insurans am tempatan mendapati hanya 34.6% rakyat Malaysia yang membeli insurans perjalanan ketika melancong ke luar negara atau melawat lokasi yang mencabar. Ini bermakna hanya 3 dan 4 daripada 10 rakyat Malaysia membeli insurans perjalanan bagi melindungi diri serta keluarga daripada sebarang musibah atau insiden di luar jangka, sama ada sebelum, semasa perjalanan atau ketika berada di luar negara. Okey, selain itu di harian Metro, di My Metro Online juga ada menyatakan pada 19 September 2018 pada jam 10.48 malam. Dia petikan ini berkata, syukur saya ucapkan kerana pemberian ini sedikit sebanyak dapat mengurangkan beban kami sekeluarga, kata Muhammad Kasim Mat Yusof yang berumur 27 tahun. Lelaki ini adalah bapa kepada kanak-kanak Muhammad Syobirin yang meninggal dunia akibat dirempuh lori ikan ketika melintas jalan di Taman Sahabat Teluk Kumbar balik pulau pada 7 Jun yang lalu. Okey, selain itu kami juga ada mendapati di berita kampus pada 28 September 2015 disediakan oleh Mahayuddin Ali. Dia berkata sediakan payung sebelum hujan. Insurans adalah satu alat kewangan yang boleh dibeli bagi melindungi individu, keluarga ataupun aset dalam tempoh tertentu daripada sesuatu kemungkinan yang boleh berlaku seperti kemalangan. Insurans adalah satu langkah yang menyediakan diri dengan perlindungan atau penimpal daripada segi kewangan. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Hakim. Tugasan saya dalam pembentangan tentang insurans ialah dua perkara, iaitu keperluan dan kepentingan insurans dan jenis-jenis insurans. Yang pertama, keperluan dan kepentingan insurans merangkumi 4 perkara. Yang pertama, semua orang berhadapan dengan risiko. Kita semua berhadapan dengan risiko kematian, kelumpuhan dan penyakit. Jadi perlindungan insurans dapat menyediakan diri anda dari segi kewangan untuk berhadapan dengan ketiga-tiga risiko utama ini. Okey, yang kedua, malang tidak berbau. Konsep ini juga terpakai dalam insurans supaya insurans dapat dilindungi sebelum kejadian itu berlaku. Seterusnya, yang ketiga, melindungi harta atau aset. Dengan insurans ini dapat melindungi kita dari kemalangan, kecurian dan kebakaran. Okey, yang keempat, menggalakkan simpanan. Merancang kewangan buat keluarga adalah satu pilihan yang bijak kerana ia dapat menyimpan wasaku lebihan yang diberi untuk masa depan. Jika ada apa-apa berlaku, boleh gunakannya.
Okey, seterusnya jenis-jenis insurans. Jenis-jenis insurans ini terbagi kepada dua jenis, iaitu insurans am dan insurans hayat. Apa itu insurans am? Insurans am dikenali sebagai insurans bukan hayat atau insurans harta dan kecederaan adalah kontrak yang meliputi sebarangan risiko selain daripada risiko hidup. Insurans am merangkumi 4 perkara, iaitu insurans kemalangan, yang kedua insurans kebakaran, yang ketiga insurans marine atau penerbangan, yang keempat insurans lain. Yang seterusnya, yang kedua insurans hayat. Apa itu insurans hayat? Insurans hayat bermaksud jenis insurans yang merangkumi risiko hayat dan memberi jaminan untuk mengimbangi dengan membayar jumlah yang ditentukan, sama ada atas kematian orang yang diinsurenskan atau selepas tempoh yang ditentukan. Insurans hayat merangkumi 3 perkara, iaitu insurans hayat seumur hidup, yang kedua insurans endowment, yang ketiga insurans hayat sementara. Terima kasih. Assalamualaikum, saya Umar Luqman. Okey, hari ini saya akan menerangkan tentang hukum insurans. Okey, hukum insurans terbagi pada 3. Pertama adalah hukum insurans nyawa, kedua adalah hukum insurans am, ketiga adalah hukum mempromosi produk insurans konvensional. Okey, saya akan menerangkan pertama, iaitu hukum insurans nyawa. Okey, Persidangan Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia kali ke-16 yang bersidang pada 15 hingga 16 Februari 1979 telah membincangkan mengenai insurans. Persidangan ini telah memutuskan bahawa insurans nyawa sebagaimana yang dikendalikan oleh kebanyakan syarikat insurans yang ada pada hari ini adalah haram dan sebagai suatu muamalah yang fasad kerana agaknya tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, iaitu mengandungi qarar, ketidaktentuan, mengandungi unsur judi dan mengandungi muamalah riba. Okey, itu mengenai insurans nyawa. Kedua adalah hukum insurans am. Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia kali ke-80 yang bersidang pada 1 hingga 3 Februari 2008 telah membincangkan kajian hukum insurans am. Muzakarah telah memutuskan bahawa ke atas insurans am adalah tidak diharuskan oleh Islam. Okey. Lepas itu adalah hukum mempromosikan produk insurans konvensional. Okey. Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia kali ke-89 yang bersidang pada 14 hingga 16 Disember 2009 telah membincangkan hukum mempromosikan produk insurans konvensional menurut perspektif syariah. Muzakarah berpandangan bahawa sistem takaful berlandaskan syariah sedang pesat berkembang dan memerlukan sokongan umat Islam dalam usaha untuk memartabatkan sistem muamalah Islam. Sehubungan dengan itu, Muzakarah memutuskan bahawa orang Islam adalah dilarang mempromosikan produk insurans konvensional yang jelas berasaskan sistem riba. Walau bagaimanapun, pendapatan atau komisen yang diterima oleh proses transisi dari sistem konvensional kepada takaful adalah dimaafkan. Selain dari status hukum insurans nyawa, insurans am dan hukum mempromosikan produk tersebut, Muzakarah turut membincangkan tentang status pampasan polisi insurans konvensional selepas kematian pembeli posisi pada Muzakarah kali ke-94 yang bersidang pada 20 hingga 23 April 2011. Okey, ini adalah mengenai Muzakarah yang telah memutuskan seperti berikut. Setelah meneliti keterangan, hujah-hujah dan pandangan yang dikemukakan, Muzakarah berpandangan bahawa insurans konvensional adalah suatu muamalah yang tidak patut syariah kerana mempunyai elemen-elemen yang bercanggah dengan prinsip teras Islam. Sehubungan dengan itu, Muzakarah bersetuju bahawa pampasan polisi insurans konvensional yang diterima oleh ahli waris adalah dikira sebagai harta tidak patuh syariah. Dalam hal ini, jumlah bayaran yang diagihkan secara sistem faraid, manakala bagi pampasan polisi insurans konvensional tersebut tidak boleh diwarisi oleh ahli waris secara sistem faraid, serta wajib dilupuskan dengan diserahkan sama ada kepada pihak Baitul Mal, Majlis Agama Islam negeri-negeri atau didermakan untuk tujuan kebajikan termasuk kepada golongan fakir dan miskin.
Okey, jika terdapat ahli waris pembeli polisi, contohnya isteri atau anak-anak pembeli polisi, dikategorikan sebagai golongan fakir miskin, maka hukumnya adalah harus bagi ahli waris tersebut untuk mengambil wang papasan polis insurans konvensional tersebut dengan jumlah sekadar keperluan sebagai fakir dan miskin setelah disahkan oleh pihak berkuasa atau jawatan syariah kawasan berkenaan. Baki wang yang papasan tersebut perlulah dilupuskan mengikut syariah yang telah dinyatakan dalam perkara di atas. Itu saja mengenai hukum insurans. Okey, sekarang pula saya akan menerangkan mengenai penyelesaian. Okey, berdasarkan keputusan disebutkan di atas, jelas menerangkan tentang status hukum bagi insurans konvensional. Justru umat Islam sewajarnya meninggalkan produk-produk konvensional yang telah diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai alternatif kepada produk-produk konvensional tersebut. Umat Islam hendaklah mengambil produk-produk takaful yang patuh syariah yang menawarkan pelbagai jenis perlindungan secara Islam. Dewasa ini tiada lagi alasan darurat yang mendesak umat Islam untuk tidak mengambil dan menggunakan produk-produk perlindungan berasaskan takaful yang patuh syariah. Bahkan menjadi kewajipan pada mereka untuk mendokong produk-produk berasaskan takaful sebagai menggantikan produk-produk konvensional yang diharamkan dalam Islam. Okey, sekarang ini pengguna boleh memilih syarikat-syarikat pengendali takaful patuh syariah yang telah diberikan lesen oleh Bank Negara Islam iaitu BNM. Buat masa ini terdapat 12 syarikat pengendali takaful yang patuh syariah di Malaysia sebagaimana dipaparkan oleh web BNM, laman seseorang BNM. Okey, syarikat-syarikat tersebut ialah AIAFG Takaful Berhad, yang kedua AM Family Takaful Berhad, ketiga CIMB Aviva Takaful Berhad, keempat Etika Takaful Berhad, kelima Great Eastern Takaful Sedia Berhad, keenam Hong Leong MSIG Takaful Berhad, ketujuh HSBC Amanah Takaful Malaysia Berhad, ke-8 ING Public Takaful Ehsan Berhad, ke-9 Prudential BSN Takaful Berhad, ke-10 Syarikat Takaful Malaysia Berhad, ke-11 Takaful Ikhlas Sedia Berhad, dan akhir sekali adalah MAA Takaful Berhad. Itu saja mengenai penyelesaian. Sekian, terima kasih. Okey, untuk rumusan, baik. Rumusannya, statistik terbaru Bank Negara Malaysia BNM menunjukkan bahawa industri takaful di Malaysia sedang mendapat sambutan yang memberasakan daripada pelanggan yang bukan sahaja terdiri daripada orang Islam, bahkan merangkumi juga masyarakat bukan Muslim. Isu-isu yang dibangkitkan ini memerlukan tindakan dan penyelesaian segera demi memastikan industri takaful berkembang dengan pesat. Walaupun berada dalam kerangka sistem kewangan konvensional yang bertapak di negara ini lebih dahulu selama 500 tahun berbanding dengan sistem kewangan Islam yang hanya bertapak kira-kira 20 tahun yang lalu. Islam mewajibkan umat Islam mencari sesuatu halal dalam segenap perkara. Sehubungan itu, menjadi kewajipan kepada umat Islam untuk meninggalkan produk-produk perlindungan insurans konvensional kerana ia adalah produk yang tidak diharuskan dalam Islam. Justru, umat Islam di negara sewajarnya memastikan mereka hanya menggunakan produk-produk perlindungan takaful yang berteraskan Islam yang patuh syariah. Terima kasih.